ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pagi ini sambungan pengajian kitab Idaman Penuntut, duduk dekat tajuk orang yang terhak menerima zakat ataupun orang yang layak menerima zakat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, orang yang terhak menerima zakat dalam syarak ialah orang yang ada padanya salah suatu daripada sifat yang 8. Dalam kitab fiqh disebut asnafuz zakah. Asnaf itu jamak daripada sinfun. Asal makna dia kelompok. Sinfun tu kelompok. Sudah jadi istilah ulama fiqh bila disebut asnafuz zakah, maknanya ialah orang-orang yang terhak ataupun berhak menerima zakat. Asnaf ni merujuk kepada semua lah, 8. Kalau individu tu disebut mustahiquz zakah, kan, orang yang berhak terima zakat. Kalau dia, contohlah seseorang tu dia boleh terima zakat, dia main dekat pengurusi masjid ke, dia main-main, saya ni asnaf zakat, tak kena ayat tu. Yang kena habaq saya mustahiquz zakah. Kalau nak cakap dalam guna istilah Arab lah, kalau bahasa Melayu senang, saya layak terima zakat, selesai masalah. Kan, ni segi bahasa je, tak kena tak dosa pun. Cuma bila dah sebut duduk dalam bab dia, cerita begitu lah. No? Jadi kalau untuk individu dia sebut mustahiquz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Kan, kalau untuk merujuk pada ramai, asnaf. Kan, asnaf adalah golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Okey, kita tengok pertamanya. Pertama bagi orang yang berhak menerima zakat ni, fakir. Di dalam surah Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara, kan, wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Kemudian al-ayah dia ada 8 dalam surah At-Taubah. Jadi yang pertamanya fakir. Orang fakir. Siapa dia tu orang fakir? Iaitu orang yang tiada harta sama sekali, atau tiada mempunyai pekerjaan langsung. Tak ada harta dan tak boleh kerja terus. Contoh bagi orang yang sakit, ada zakat yang membantu. Sebulan dia bagi 300. Ada yang sebulan boleh dapat 1000 lebih. Dia ada kriteria ya. Dia tak boleh bekerja, isteri dia pun tak boleh nak bekerja. Dia tak boleh kerja, contohnya dia orang yang kena penyakit kronik, lumpuh orang,
Kemudian isteri dia pun tak bekerja, tak boleh nak bekerja, tu nak jaga dia, anak-anak tersangkut lebih persekolahan pun semua. Pada ketika tu zakat akan menyara orang tu. Dia ada sistem tu, konsep tu ada dalam zakat kita buat lah. Kan, yang tu seperti dia kena bertindak pengurusinya, pengurusi Korea. Dia kena cari ataupun orang main lapor, dia pergi siasat betul tak laporan ni. Oh, tengok memang orang tu tak boleh nak jalan, duduk terlantar saya kata. Isteri dia pun tak boleh, kena duduk jaga dia, anak-anak pun nak sekolah tak boleh lah, pasal tak ada duit nak bayar yuran apa semua, dia kena duduk di rumah makan pun tak kat mana yang ada. Tu dia kena buat satu surat, tak pergi dia buat zakat. Kan, dia pun akan turun main siasat. Yang tu dapat lah, sebulan 1,000 lebih. Kan, tu kita kata golongan fakir lah. Tak ada pekerjaan langsung. Kan, zakat ni dia asal dia bukan menyara. Kan, konsep zakat asalnya dia bukan menyara. Dia konsep zakat ni dia mengurangkan beban ataupun membantu. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi menyara. Contohnya pada golongan fakir miskin yang tak boleh kerja ni atas sebab-sebab yang munasabah. Bukan pasal duduk saja. Tak boleh kerja pasal apa? Saja malas. Duk main burung ya, main burung kukuk lah maksudnya. Ada orang kampung tu lah. Kerja dia pitahan jebok. Pagi, petang, siang, malam. Kerja tak mau. Kan? Nak beli jual burung sekok RM4 lah, dia kuat RM100, RM200. Kan? Lepas tu, nilau orang kampung pimai-pimai. Tu boleh kerja. Tiba-tiba pergi minta zakat. Dia boleh menjadi apa? Perempuan. Lepas tu dia pun kalau dia pun tengok orang ni teruk sangat, dia pun main siasat, betul ke tak kan? Bagilah kerja tu betul lah. Jadi nak cerita fakir ni dia tak boleh kerja ni ada sebab-sebab tertentu lah. Kan, dia ada sebab-sebab yang munasabah, bukan sebab malas. Tu dia tak ada kerja langsung, atau ada mempunyai pekerjaan. Tadi tak ada kerja langsung. Yang ni fakir. Ada juga yang tak ada pekerjaan tetapi tidak mencukupi sara hidup yang sepatutnya. Contoh dia, seperti orang yang layak berbelanja RM10 sehari. Contoh masa sekarang ni, dia dapat cuma RM4 ke bawah saja. Tu fakir. Nak cerita fakir, dia punya perbelanjaan harian dia tak cukup, ataupun perbelanjaan bulanan dia. Bulanan contoh. Ni kerajaan tetapkan gaji yang standard RM1,500 kan, kata saya RM1,500. RM1,500 makna orang tu boleh hidup lah sebulan, cukup lah. Kita kata lah cukup. Kan, tak cukup dan sebagainya, Wallahualam lah. Itu kajian ni pun. RM1,500. Tapi pendapatan dia hanya berapa? Kalau RM1,500 bahagi 2, kata RM600 saja. Nah, bawah pada 50%. Gaji dia sebulan RM600 saja. Tu fakir. Tu fakir. Kita nak cerita tentang fakir tu. Gaji dia RM1,500 tapi dia dapat RM600 sahaja sebulan. RM600 bagi dengan 30 hari. Kan, kalau kita nak ikut per hari ni susah juga kan. Kita tengok per bulan. Kan. Macam tu jugalah dia bagi contoh senang lah. Kalau sehari dia makan RM10, dia dapat hanya RM4. Paling banyak pun RM5 saja. Tu tak ada lah. Lebihnya tahan lapang lah, tahan perut lah. Kalau ni orang tak RM10 payah lah. Kan, makan nasi lemak saja pun dah pergi RM5-6 lah. Itulah ni lah. Kita nak cerita fakir miskin, dia tengok keadaan semasa. Kan, dia punya belanja sehari tu berapa, dia dapat sikit. Tu kategori fakir. Tu yang pertama orang fakir, dia cerita orang fakir tu siapa. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakah yang kedua ni apa dia? Miskin. Orang miskin iaitu orang yang ada harta atau pekerjaan. Yang ni fakir ni tak ada kerja langsung, ataupun ada kerja pendapatan hanya bawah pada RM5. Kalau sehari dia makan RM10. Kan, kita kira lah.
Kalau dia makan sehari RM20, hanya dia dapat apa? RM7, RM8 macam tu lah. Kalau miskin, orang yang ada harta atau pekerjaan tetapi tidak cukup belanja yang patut dengan dia, seperti ada harta atau pekerjaan yang boleh dapat RM7 atau setinggi-tingginya RM9 sehari, sedangkan belanja yang sepatutnya orang semacam dia layak belanja RM10 sehari, dia naik sikit. Kalau sehari belanja RM10, dia hanya dapat lebih kurang 7 hingga ke 9 ringgit. Fakir tadi bawah lagi, dia atas sikit. Jadi orang ni miskin. Kalau sebulan dia kerajaan tetapkan belanja yang minimum, kan, minimum perbelanjaan minimum, katalah RM1,500 boleh hidup bagi orang yang hidup berkeluarga. Contoh, orang yang hidup berkeluarga belanja RM1,500, katakanlah contoh. Kemudian dia hanya dapat RM1,000 saja, ataupun RM1,400 saja, RM1,200 saja. Kan? Golongan tu adalah golongan miskin. Tu. Itu yang kedua, golongan miskin. Kemudian dia bagi ringkasan. Ringkasnya, fakir orang yang tiada benda langsung atau ada tetapi dapat di bawah 50% sahaja dari hajatnya hari-harian. Hari-hari ni dia dapat bawah daripada perbelanjaan yang sepatutnya. Miskin orang yang dapat atas sedikit daripada 50%. Yang demikian tentulah orang miskin lebih baik daripada fakir. Tapi kalau seorang tu disebut fakir miskin, teruk semua, kan? Disebut fakir miskin, maksudnya dah lah miskin tu fakir. Fakir dia bawah lagi, miskin atas sikit. Tu. Kemudian ketiga, ni yang tadi, yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin. Orang Islam ni dia kena berusaha keluar daripada zon fakir dan miskin. Kan, dia kena berusaha lah keluar daripada zon tu, keluar daripada keadaan tu, supaya dia ni hidup dalam keadaan selesa. Selesa ni bukan kehidupan duniawi, ukhrawi dia lah. Kan hati dia tenang dan sebagainya. Banyaklah hadis-hadis di sana, Nabi suruh bekerja, Nabi suruh cari pendapatan yang halal. Kan, kalau dia berkeluarga, memberi keselesaan kepada isteri, anak-anak. Kan, sebab ada hadis dah Nabi kata sebaik-baik rumah yang memberi keselesaan, kan, kepada anak-anak dan isteri dia. Jadi maksudnya di situ perbelanjaan lah. Kan, banyak maksud yang diterjemahkan daripada hadis itu. Kemudian yang ketiganya amil, wal amilina 'alaiha ya Quran. Amil itu sebenarnya iaitu orang yang dilantik oleh pihak yang berkuasa pada memungut zakat, membuat kira-kiranya, yakni kira-kira zakat, mengumpulkan mereka yang terhak menerimanya menerima zakat, dan membahagikan kepada mereka itu hak masing-masing. Maksudnya orang yang buat kerja. Amil ni orang yang buat kerja, pi kutip zakat dan membahagikan duit tu kepada fakir-fakir miskin. Macamlah ni kutip duit zakat pi serah kepada mereka kan. Bukan dia bagi, cuma dia dilantik untuk kutip, kemudian serah kepada pihak-pihak yang berwajib. Kemudian pihak itulah yang akan tentukan nak bagi ke siapa dan sebagainya. Kadang-kadang orang tu dia dah minta dapat lah, kemudian dia minta lagi dia tak dapat. Kan, sebab apa? Dia baru dapat je bulan lepas, bulan ni pergi pula. Kan, nu yang list senarai menunggu tu ramai lagi tu. Bila dia main minta baru, borang dia duduk atas kali ya. Nu yang duduk menunggu tu ramai lagi. Bila dia tak dapat, dia geram, dia nak marah. Nak
marah dia pilih buat apa nama liputan media. Orang tak dapat zakat, marah dan sebagainya. Bila orang pun kadang-kadang tengok-tengok apa dia ni tak dapat zakat, miskin orang marah jabat zakat. Bila semak balik, oh baru dapat je. Kan. Lepas tu kita dapat berita, jangan kita duk marah dulu. Kan? Tunggu saat. Pi ke dak berita tu. Jadi amil ni dia buat kerja apa? Kutip dan bahagi. Kemudian raja dan qadhi tidak termasuk dalam asnaf zakat. Dia tak termasuk. Dari itu mereka, yakni qadhi dan raja tu tidak berhak boleh menerima zakat. Cara hidup mereka dari baitul mal, yakni dari kerajaan. Baitul mal yakni kerajaan. Kan raja dan qadhi depa ni daripada kerajaan. Depa tak berhak menerima duit zakat. Yang keempatnya, orang yang berhak menerima zakat muallaf wal muallafati qulubuhum, iaitu orang yang baru memeluk agama Islam, fikirannya pada Islam masih lemah. Jika dengan diberi ia zakat jadi kuat imannya, atau memang ada imannya sudah kuat tetapi ia ada pengaruh. Dengan diberi dia zakat diharapkan Islam yang lain. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, bila dia masuk Islam, ada situasi-situasi kita tengok. Bila dia masuk Islam, dalam keluarga dia keluarga dia bukan Islam. Ikutlah ni tak disebut kafir. Kan? Keluarga dia kafir. Non-Muslim. Kemudian tiba-tiba, contoh ayah dia kafir, mak dia kafir, tiba-tiba dia nak masuk Islam. Dia masuk Islam secara senang-senang. Ataupun dia minta izin tak direstui, dia pun berkeras masuk Islam juga. Bila masuk Islam, lari, tak duduk di rumah, keluar. Bila keluar, maksudnya dia ni tak ada duit dan sebagainya. Kalau dia ada pekerjaan, dia ada duit sendiri pun, tapi hati dia ni gelisah, rasa serabut dan sebagainya. Daripada atas dasar tu, dia berhak menerima zakat. Kurang-kurangnya dia berasa Islam ni sayang pada dia, pada peringkat permulaan. Dan orang Islam ni sangat dalam agama Islam sangat-sangat ambil peduli, kan, setiap nasib orang. Jadi salah satunya zakat membantu, kan, bagi kat dia. Itu satu. Yang kedua, dia ni ada kemampuan. Maksudnya tak bagi duit zakat pun tak apa, tetapi dia ada pengaruh. Kan, dia ni orang yang berpengaruh. Bila dia masuk Islam, akan ramai lagi masuk Islam. Maka dia pun, orang bila diberikan zakat kepada dia, maka pengaruh dia ni akan lebih kuat untuk masuk ke dalam agama Islam. Walaupunlah peringkat mula orang masuk Islam, kerana duk ingat duit zakat, kan. Tapi lama kelamaan atas didikan, kan, selepas dia masuk, dia dapat nasihat, dapat didikan Islam, pengetahuan yang luas tentang Islam. Lama kelamaan, dia akan menjadi orang yang Islam yang hakiki lah, bukan kerana sesuatu. Orang Islam kerana sesuatu ni banyak, kan. Ada duit, ada. Tak ada duit, lari. Kan. Bagaimana? Itu memang dah jadi kebiasaan lah. Dah jadi kebiasaan. Jadi kita ni kena banyak mengaji tasawuf. Kan, mengaji tasawuf. Ubat hati yang paling kuat adalah melalui ilmu tasawuf. Ilmu syariat ni dia bicara bab perbuatan semayang, perbuatan puasa, zakat, haji, semua amalan yang menggunakan anggota badan. Kan, itu syariat. Akidah ialah berkenaan dengan aliran pemikiran, nak atur pemikiran kita sehingga kan akidah kita ni bertepatan apa yang kita fikir, kan, bagi fikiran kita sihat. Tasawuf akhlak, kan. Makna orang Islam dia boleh kaya, tapi kaya ni bukan pada hati dia. Maksudnya kekayaan ni tak sampai ke hati, hanya dekat tangan saja.
Maksudnya di tangan dia nak apa? Kereta ada, rumah ada, mana keperluan dan kehendak dia ada. Tapi di hati dia hanya ada Allah. Aduh, nak sampai tahap tu payah. Kan? Dia kena mujahadah yang tinggi. Tapi yang duk adanya di tangan tu tak ada. Di tangan tu tak ada. Tapi di hati tu sentiasa. Apa dia? Tu material, kebendaan. Hati dia tu macam-macam. Nak ni. Di tangan tak ada apa. Kan? Tu malang jadi orang yang macam tu. Kemudian yang kelima, orang yang berhak menerima zakat, hamba sahaya yang hendak menebus diri daripada tuan hambanya dengan bayaran beransur. Kan? Hamba, tuan-tuan. Hamba ni dia ada 3 jenis. Yang dimaksudkan di sini hamba mukatab ataupun hamba yang ada perjanjian dengan tuannya. Konsep hamba tak ada dah hala ni. Kalau perang di Israel tu mungkin lah. Kan? Orang Islam tawan mereka buat hamba. Hukum hamba ni kekal sampai hari kiamat, tak dimansuhkan. Cuma kalau konsep hamba tu diamalkan, kalau dia bertembung dengan hak asasi manusia, dia jadi apa? Dia jadi perdagangan manusia. Dia jadi salah. Dia jadi salah di sisi hak asasi manusia. Tapi di segi Islam, hamba dia bukan jual orang. Status ataupun situasi hamba, status. Apa dia bahasa Melayu? Status ni apa dia? Keadaan tu. Diri dia tu hamba. Contohnya Islam lawan dengan bukan Islam. Islam berperang dengan kafir harbi. Kafir yang bermusuhan dengan orang Islam. Kafir harbi itu kalau ditawan, kemudian dijadikan hamba, maksudnya dia duduk di bawah jagaan tuan dia, Islam. Kemudian dia diislamkan. Kemudian tuan dia pun kata kat dia, kalau hang nak bebas, cari duit sekian bagi kat aku. Cari 100,000 bagi kat aku, hang bebas. Dia dalam masa duk jadi hamba ni, bila jadi hamba dia berkhidmatlah dengan tuan dia secara percuma, tuan-tuan, tak payah-payah. Cuma tuan dia sediakan tempat tinggal lah. Kalau dia perlukan bilik, sediakan bilik, katil, makan sehari berapa kali, makan. Tapi dia kena buat kerja apa sahaja yang disuruh. Kan? Kemudian dia ni dah ada perjanjian tadi. Kalau nak tebus diri dia kena bayar. Jadi orang tu, hamba tadi ni, dia layak dapat zakat. Kan? Dia kumpul duit sikit, cukup 100,000, dia pun bayar dekat tuan dia. Bila dia bayar, dia automatik bebas. Jadi orang merdeka. Konsep hamba Allah ni dah rasa tak ada dah pun. Kan? Wallahualam lah. Kalau di luar negara sana ada, negara kita memang tak ada. Yang tu bekerja sebagai pembantu rumah tu, orang sebut ammah tu, hak tu berbayar. Hak tu kita kata memang ammah ni. Ammah kalau terjemah bahasa dia, terjemah dari segi bahasa hamba, tapi orang tak panggil lah hamba dengan kasar sangat. Orang panggil pembantu rumah. Kan? Yang tu kan, yang tu pembantu rumah, yang tu dibayar. Yang bukan tak sama konsep dengan yang apa nama, hamba yang zaman Rasulullah dan zaman sahabat dulu. Kan? Mana dia bayar beransuran untuk tebus diri dia, hamba tu layak dapat zakat. Dalam istilah ulama fiqh, orang semacam ini dipanggil mukatab. Ia berhak menerima zakat untuk menolong ia melepaskan diri dari kehambaan, tetapi tidak boleh diberi dari zakat tuan hambanya itu. Mana? Tuan dia, kalaulah orang tuan dia tu tuan yang kaya, untuk nak keluarkan zakat, bukan dia yang bagi kepada hamba dia, tak boleh. Kan? Sebab zakat ni dia tak bayar ataupun dia tak bagi kepada orang yang bawah jagaan. Kan? Nak bagi zakat kat anak, tak boleh. Kan? Orang yang di bawah jagaan dia tak boleh menerima zakat.
Orang yang disara, mudah kita faham, orang yang disara dia dikategorikan orang yang bukan miskin. Nak abang orang kaya tak lah, tapi orang yang bukan miskin, bukan fakir, orang yang disara. Termasuk isteri, suami dia ada yang bekerja apa semua kan, dia boleh tak terima zakat? Tak boleh. Terima zakat daripada suami dia? Tak boleh. Anak-anak terima zakat daripada ayah dia? Tak boleh. Termasuklah hamba tak boleh terima zakat daripada tuan dia, sebab dia orang yang disara. Jadi orang yang disara bukanlah orang miskin, bukanlah orang fakir. Kan? Macam hamba ni dia boleh terima zakat tapi daripada orang lain, daripada bukan orang yang menyara dia. Pasal apa? Dia ada satu misi untuk menebus diri dia, kan? Nak bayar, kemudian nak jadi orang merdeka. Orang merdeka ni tak terikat dengan siapa-siapa. Hamba ni dia punya darjat dia lain tau. Darjat dia, Jumaat pun dia tak termasuk dalam bilangan 40 orang. Dia orang yang tak wajib Jumaat. Cuma tuan dia kena suruh lah. Kalau hamba lelaki, tuan dia suruh lah pergi. Tapi kalau tuan dia tak bagi pergi, dia tak boleh pergi. Kalau dia pergi pun, walaupun dia hidup secara mustautin di situ, dia pergi Jumaat, dia tu tak termasuk dalam bilangan 40 orang yang mustautin. Kan? Tu makna kalau minum arak pun, kalau orang merdeka kena sebat 80, dia 40 lah. Hukum tak sama. Sebab apa? Darjat berbeza. Ni macam antara dua darjat. Kan? Manusia apa dah? Dia dah hamba dengan merdeka. Hamba dia lain. Tu dia kata, orang semacam ini tidak ada dalam negeri kita. Dah. Tinggal cerita dalam negeri ni, dalam Malaysia tak ada orang hamba ni. Luak wallahu a'lam. Saya rasa di luak pun tak dengar pun. Kan? Tapi hukum dia kekal sampai hari kiamat, tak dimasuk. Tu hukum hamba ni. Kan? Mana nak tahu satu hari berlaku, kan? Berlaku, wal'ayazubillah lah, minta berlindung lah daripada berlaku peperangan. Kan? Tapi jika berlaku, maka hukum tu dah tersedia. Kan? Hukum tu dah ada. Dia perang, dia bukanlah satu penyelesaian. Kan? Perang tu adalah sesuatu yang terakhir. Apa pun dia semua rundingan. Kan? Dia rundingan. Kalau kita tengok Nabi SAW, semua peperangan Nabi zaman Rasulullah kan, Nabi pernah menyertai peperangan lebih daripada 70 peperangan. Banyak, lebih daripada 70. Bila Nabi sertai, itu adalah peperangan yang besar. Peperangan kecil Nabi tak ikut. Peperangan yang besar Nabi pergi. Kan? Sebelum peperangan dia akan berlaku rundingan dulu. Rundingan dengan pihak musuh. Runding sampai satu tahap, runding tak selesai, baru perang. Kan? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kan? Difardukan di atas kamu berperang dalam keadaan kamu membencinya. Orang tak suka. Kan? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mudah-mudahan apa yang kamu duk berasa perang tu tak elok, tetapi dia adalah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kalau kamu duk berasa perang, duk berasa sebaliknya tu baik, tak perang tu lebih elok, tapi itulah buruk bagi kamu, yang Allah Ta'ala sebut. Kan? Al-ayat. Jadi berlaku ni, setiap apa yang berlaku ni yang Allah Ta'ala tetapkan, dia ada kebaikan dia dan dia ada keburukan dia. Kita kena menyelami Al-Quran, kena tengok apa yang berlaku. Dan contoh isu Palestin tu lah, kan? Kita jangan percaya sangat media, kan? Media-media barat, media-media yang kita kata media fasik. Media fasik ni yang orang dia tu tak boleh dipercayai. Dia punya konduktor dia tu,
bos atasan dia tu yang tak boleh dipercayai, boleh baca dengan duk percaya. Pasal apa? Orang fasik. Kan Allah Taala kata idza ja'akal munafiqun akan dalam ayat Quran tu Allah Taala kata apabila datang satu khabaran daripada orang-orang fasik fatabayyanu. Kan jika datang satu khabar, berita daripada orang-orang fasik, fatabayyanu, siasat, jangan percaya. Mana khabaran ni, fasik ni dia orang yang mana dia tak boleh dipercayai, banyak isu-isu kontroversi yang menipu dan sebagainya, kan. Banyak orang yang tu. Jadi dapat semak dulu, siasat dulu, kan. Termasuklah berita-berita yang main daripada luar negara. Kadang-kadang orang duk menghujung, orang duk menyerang orang Palestin, duk bohong, kata orang Hamas ni satu satu gerakan terorisme, pengganas dan sebagainya, kan. Sedangkan yang berlaku tu sebaliknya. Dan saya tengok kenyataan daripada itulah Zionis. Dia kata Hamas ni adalah pengganas, mereka ni membunuh kanak-kanak, mereka ni merompak, mereka ni menekan orang-orang rakyat di sana dan sebagainya. Betul lah. Yang bagi berita tu pun yang duk serang kan nak percaya kat dia. Kan. Tu terang-terang lah tu yang duk habaq tu, yang duk bunuh orang tu. Kan, tu bukan fasik tu. Hak tu memang betul-betul dah kita dah jahat dah tu. Kan nak percaya kat dia. Tu nak contoh nak tapih berita, dapat berita jangan duk percaya, kan. Tapi okey, kita terus aku nak ambil oleh dulu. Kan. Kemudian yang keenam, orang yang berhutang kerana mendamaikan. Tu yang keenam, orang yang berhutang kerana nak mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Disebabkan ada seorang kena bunuh, tidak diketahui siapa yang membunuhnya, datang seorang membayarkan diatnya, yakni ganti rugi, kepada warisnya dengan berhutang kerana memadamkan fitnah. Orang ini berhak menerima zakat walaupun ia mampu membayarnya. Kan, orang yang berhutang ni kerana mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Dia berhutang. Dia berhutang kerana mendamaikan dua orang yang bergaduh, kemudian berlaku pembunuhan. Pembunuhan tadi ni kemudian dia seseorang dikenakan diat. Diat ni apa? Bayaran ganti rugi. Seperti yang tetapkan mahkamah lah, bukan pihak waris dia. Kan? Dia bukan. Maaf. Dia kalau kita tengok dalam bahasa dia pihak waris lah. Pihak waris yang berhak menentukan berapa-berapa. Tapi kalau kita tengok lah ni proses mahkamah lah. Proses mahkamah, kalau kita tahu mahkamah syariah lah. Kan? Dan nasihat apa semua. Tapi kuasa yang paling besar untuk memaafkan orang yang membunuh ahli keluarga dia tu siapa dia? Itulah pihak waris. Kan? Pihak waris. Pihak waris adalah pihak ataupun orang yang paling berhak memaafkan siapa dia? Tu pembunuh tadi ni. Kan, wa in ta'fu aqrabu littaqwa, ya Quran. Jika kamu bermaaf-maafan, maka itulah yang paling baik, paling hampir kepada ketakwaan. Kan, kena bunuh oleh kena bunuh, dia maafkan saja. Kan. Sebab berlaku, saya tengok ada satu video di Amerika. Seorang lelaki berkulit hitam, dia membunuh seorang anak lelaki, seorang Muslim warga China, kalau tak salah saya. Warga China tu Islam. Kan, anak dia dibunuh. Kemudian kemudian kes tu dibicarakan di mahkamah. Tu saya kata tadi mana? Apa pun dia punya saluran dia pergi ke mahkamah. Kan, kemudian dibicarakan mahkamah, waris si lelaki waris yang kena bunuh tu, Islam tadi ni, akhirnya setelah dia berceramah dalam beberapa minit, dia kata, saya memaafkan perbuatan kamu.
satu tindakan yang besar. Kalaulah dia buat satu, saya nak duit jumlah sekian-sekian, maka mahkamah putuskan dia tu kena bayar. Tu nama dia. Kan? Tapi kalau dia waris, dia kata dia, saya memaafkan, selesai kes. Kan? Lepas. Mana besar dia punya kuasa besar untuk memaafkan adalah pihak si waris. Kan? Ataupun dia minta bayaran ganti rugi. Bila bayaran ganti rugi diminta, kan, kemudian orang tu dia berhutang untuk memadamkan fitnah, dia bayar untuk mendamaikan dua puak yang bertelagah tadi, maka orang tu pun berhak menerima zakat. Tu yang disebut wal gharimin, gharib. Kemudian orang yang berhutang kerana hajat dirinya pun termasuk dalam golongan ini. Tadi ni orang yang berhutang kerana memadamkan fitnah. Yang kedua, orang yang berhutang kerana hajat. Kan, orang yang dibebani dengan hutang banyak. Hutang tadi ni bukan saja-saja berhutang. Berhutang tadi ni ada hajat, memang keperluan. Kan, orang berhutang ni orang yang orang yang sangat darurat. Kan, kalau isu hutang dia ada dalam bab kitab ni juga siri 2, dia ada satu bab, dalam bab jual beli tu dia ada al-qarat, babul qarat, bab berhutang. Kan, qarat tu pinjam, qarat nak hutang. Hutang, okey, hutang dia ada satu, kalau orang nak berhutang kan, kita wajib bagi jika dia ni tak ada tempat lain dah. Dia ni memang tak ada jalan lain dah untuk mendapat keperluan kecuali atas jalan berhutang. Maka wajib kita bagi jika kita tu orang yang mampu. Kan? Tu hukum memberi orang berhutang. Jadi kita ambil pada situ, mana jika dia ni tak ada jalan lain dah kecuali jalan berhutang saja untuk dia ni untuk meneruskan kehidupan dia, maka dia dibebani dengan hutang. Mana hajat lah, maka orang tu layaklah dapat zakat. Saya nak kata tu. Kan? Tapi dah sebut, saya cerita sampai habis. Kemudian orang yang berhutang kerana keperluan dia, kan? Dan dia ni boleh bayar lah hutang tu. Tadi pun dia kena bayar tu. Tadi ni dia memang terdesak. Hak ni dia tak apa nak terdesak, sunat kita bagi. Sebab bagi hutang ni hukum dia sunat kerana orang sangat berhajat. Sangat berhajat. Jadi kita bagi hukum dia sunat. Yang ketiga, makruh memberi orang hutang. Mana orang yang payah nak bayar. Jadi kita tahu kerja hutang, bayar memang lihat, memang payah, nak kena ligan. Orang yang bagi hutang lah nak kena pergi ligan ya. Tu makruh bagi hutang. Kan. Dia ada yang ketiga haram. Yang keempatnya haram. Berhutang kerana nak buat benda haram. Berhutang kerana nak main judi. Main judi dia kata, alamak, kalau pula main nak berhutang 1,000. Nak pergi lawan balik. Dapat modal, dapat untung, main bayar. Dah tahu dah. Itu hukum dia haram memberi hutang. Kan, dia kata, dia ni dapat nak buat eloknya ni, tapi nak pergi tikam tak ada duit, main tak hutang. Kan, hatta RM1 sekalipun dia nak hutang, kita tak boleh bagi, hukum dia haram. Kan, walaupun dia bagi jaminan, sagi aku bayar ke hang 10 kali ganda. Kan, hukum dia haram. Bagi tawaran nak bayar lebih pun tak boleh nak. Kan. Tu mana orang yang tadilah, orang yang berbadan dengan hutang yang terdesak ke, orang yang dikelilingi dengan hutang kerana hajat ni, kerana hajat. Kan. Maka dia layak dapat zakat. Kemudian yang ketujuh, sabilillah. Sabda sabilillah iaitu orang yang berperang secara sukarela bagi menegakkan kebenaran dan mempertahankan kesucian Islam. Orang yang pergi menyertai peperangan.
Kat sini ni ada sedikit bahasan yang agak luas lah. Termasuk dalam berperang fi sabilillah, berperang ni angkat senjata. Ada satu tafsiran lagi, iaitulah fi sabilillah ni orang yang menegakkan agama Islam dengan cara berdakwah. Kan? Golongan ni termasuk dalam bahagian fi sabilillah juga. Contohnya orang-orang yang mengaji di pondok, yang mana pendapatan dia tu tak ada sumber. Kan? Tak ada sumber. Duk pondok ni biasalah. Kadang-kadang orang main hantar berat video, suruh tolak video. Kan? Kata ni ada sekian video ni buat. Dia pun tolak. Tolak main. Kemudian selesai video tu, beras tu dibahagikan berapa-berapa. Sama ada nak balik makan beras tu kan banyak sangat video yang ambil duit tu buat belanja. Macam tu lah. Kemudian ada semayang-mayang, balik semayang-mayang orang bagilah semayang hadiah sikit. Kadang-kadang adalah kerja-kerja sampingan, pergi tebal hutan, kan, pergi meracun, pergi tanam getah, kan, macam-macam lah. Mana dia tak ada sumber yang tahu. Ada sekadar untuk teruskan hidup nak mengaji bagi alim, kemudian dah alim keluar pi sebarkan ilmu tu kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk. Kan, depa tu pun termasuk dalam fi sabilillah. Macam Tok Guru dia duduk tahun tua tak pi ke mana? Kan, belajar habis keluarlah pi sambung talim, pi sebarkan ilmu Islam. Disebarkan ilmu Islam itu termasuk dalam fi sabilillah juga. Kan? Maka orang tu pun termasuk dalam orang yang berhak menerima zakat lah. Kan? Dia tak ada sumber. Kemudian ke-8. Habis sikit. Yang ke-8, orang musafir dari negeri zakat ke tempat lain, atau ia menumpang lalu dalam negeri zakat, mereka berhak menerima zakat sekadar untuk menyampaikan mereka ke tempat yang hendak ditujunya. Orang yang fi sabilillah ni, orang yang musafir. Orang yang musafir ni orang yang mudah kita kata dalam musafir ni orang yang memerlukan kos yang banyak. Kan, musafir. Jadi bila dia berhenti di tempat negeri yang dalam negeri itu ada peruntukan zakat, maka mereka ni dapatlah ataupun berhaklah menerima zakat. Tu pun dia kata ini dengan syarat mereka berhajat kepada bantuan. Mana musafir dia ni ada terputus makanan contohnya, terputus bekalan dan memerlukan kos untuk meneruskan perjalanan. Maka orang tu berhak mendapat zakat. Ataupun dia kata syarat lagi, syaratnya lagi tidak kerana maksiat. Musafir tadi ni bukan kerana maksiat, atau tidak tahu ke mana hendak pergi, ikut dan je, tak lihat tau. Ada orang jenis buah minyak bagi penuh, tekan je, tak pas terangkan, tak pas jumpa. Makna dia tak ada arah, dia tak ada hala tuju dia tak ada. Sebelum musafir tu dia tak ada target nak ke mana. Pada pergi mana pun sampai. Kan? Jadi kita kata geng otak seminit. Geng otak seminit ni dia tak ada tujuan nak ke mana, tekan je. Yang tu semayang jamak qasar pun tak boleh. Kan? Sebab dia tak ada tujuan nak ke mana. Dia tak ada hala tuju. Walaupun musafir, walaupun dia tu atas dasar disebut ronda. Ayat kita ronda, ronda mana? Nak pergi ronda tu Perlis. Nak pergi ronda Perlis. Kan? Kalau dia sebut Perlis, dia ada tujuan lah. Sebelum pergi tu ada ronda, tak tahu ikut mana pun. Tak pas Perlis. Kan? Tak kono ini lepas Kuala Lumpur pula. Ikut arah nak pergi mana. Tak ada hala tuju. Orang tu kalau terputus bekalan tengah perjalanan, dia tak perlu, dia tak layak dapat zakat. Tu.
Bahkan orang lagu tu pun nak sembahyang jamak qasar pun tak boleh. Nak sembahyang jamak qasar ni dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat dia apa dia? Dia tujuan nak ke mana? Dia mesti tahu perjalanan dia cukup tak 2 marhalah. Mana sebelum bergerak tu dia tahu dah perjalanan. Okey, dia nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur berapa kilometer? Okey, cukup 2 marhalah. Maka dia pun bergerak. Dalam perjalanan bolehlah buat. Hak ni pi ronda-ronda kita duduk dalam mana? Oh, kita duduk kat Film River lah ni. Cek. Weh, lebih 2 marhalah ni. Boleh mayang. Tak boleh. Pasal apa? Dia tak set daripada awal. Nilau ikut dah ni. Kan tiba-tiba tengok weh lebih ada masalah kan lah numpas tak ni dah kita lah. Tak apa buat jamak qasar tak boleh, tak sah. Sebab dia melanggar syarat. Tu kan dalam bab jamak qasar. Kan tiba-tiba rosak motor, rosak kereta, rosak ni nak minta zakat ni kami ni musafir ni. Boleh tak boleh. Kan pasal apa? Dia tu menilau. Bahasa kita menilau Menilau kan melilau kan. Itulah melilau. Maksudnya dia tak ada arah. Pi ikut dah dia. Kan. Zakat tak dapat nak main jamak qasar dia rugi. Kan. Jadi nak pi mana dia kena ada tujuan. Tu dia kata syarat dia terputus bekalan, mana dia memerlukan pada bantuan, kemudian bukan kerana maksiat. Yang ketiga syarat dia tak tahu ke mana nak pi nilau ikutan kan. Jika demikian adanya, tidak harus diberi pada wang zakat. Kalau ada apa? Ada musafir dia kerana maksiat, mana? Pi tu nak merompak. Pi tu nak merompak, pi tu nak buat maksiat. Itu memang tak boleh lah. Kemudian asal hukum zakat itu hendaklah diberi kepada asnaf yang 8. Dan pada tiap-tiap satu sinfun itu sekurang-kurangnya 3 orang kecuali amil memada dengan seorang sahaja. Menurut pendapat setengah ulama, jika sukar hendak mendapatkan ke-8 asnaf, dia kalau kata asal hukum zakat tu nak bagi kepada semua 8 tu lah. Kalau nak bagi kepada sinfun tu makna individu tu, sekurang-kurangnya cari 3. Sebab dia kata cari 3 orang kecuali amil. Amil ni memada dengan seorang saja. Menurut pendapat setengah ulama, jika sukar hendak mendapatkan ke-8 asnaf, cukuplah diberi kepada 3 orang fakir dan 3 orang miskin sahaja. Kalau dia lah ni pembayaran zakat macam saya sebut dulu, seeloknya bayar, dia boleh kita nak direct terus. Kan bagi terus, tak ada masalah. Kan ataupun kita nak bayar melalui saluran, kita pergi ke pejabat zakat, kita bayar melalui sana pun tak apa juga. Sebab apa? Mereka adalah badan yang menguruskan. Kan selesai bagi sejumlah wang saja. Jangan bawa benda. Dia bela kambing, jangan bawa kambing. Ambil nilai kambing pergi bagi kat depa. Depa agihlah. Depa lagi senang. Tu senanglah mana. Bayar, depa agihlah, selesai masalah kita. Kita tak payah fikir lah. Kan? Ataupun kita kata ada juga orang yang perlu kita nak bagi ngaji, sambung ngaji ke apa ke, kita bayar. Ada macam lah ni kita, ada orang nak pergi sambung pengajian di peringkat tertinggi, kita pun kata tak apa ni ada duit zakat sikit, kita bagilah 100 ke, 200 ke, 50 ringgit ke. Kan? Kemudian baki duit zakat lagi, kata payah nak cari lah ni, nak cari fakir miskin. Kata dia ni miskin ke fakir, tengok hari-hari makan kedai. Hari-hari makan kedai, fakir kot celah mana dia ni. Kan? Tapi dia ni fakir, tapi jalan kerak ni, kamera boleh katakan tak tengok. Contoh lah. Kan? Fakir kot mana dia ni. Kan? Ayuh cari je. Kan? Lain kali tu saya kata susah. Pergi hantar ke saluran dia, mereka ada data. Kan? Mereka ada orang yang perlu. Selesai masalah kita. Takut kita bagi tak kena orang. Kan?
Kita pergi orang yang jelas, kita tahu tak ada masalah lah. Tu dia kata sekurang-kurangnya 3 fakir 3 miskin. Dan kata setengah ulama yang lain pula, memada diberi kepada seorang 2. Mana paling kurang dia kata bagi kat 3 orang miskin, 3 orang fakir. Tapi ada satu pendapat ulama kata bagi kat seorang pun cukup dah. Kan pendapat ini boleh diikut kerana pada masa sekarang sukar hendak mendapatkan serba ramai. Sepatutnya dia kena bagi ke lapar-lapar ni. Kan? Ataupun bagi ke amil seorang lah. Bagi kat dia, dia agih lah pula kan. Dia ambil bagian sikit, dia agih lah kat orang-orang lain kan. Kemudian nak bagi kepada sahabat 3 tu, 3 fakir 3 miskin, susah lah. Dia ada satu pendapat. Pendapat kata bagi kat seorang pun memadai dah. Mana dah dikira dia keluarkan zakat, dah lepas dah hapuannya. Kan? Pakai pendapat tu lah, senang kan. Kemudian haram atas tuan yang berzakat memindahkan zakat dari tempat wajibnya ke tempat lain, sedangkan orang yang berhak menerimanya ada di tempat zakat itu. Tetapi imam, yakni pemerintah, raja atau presiden, ejaan Jawi, kan? Presiden tidak haram memindahkan zakat ke tempat lain, meskipun di tempat zakat itu ada orang yang berhak menerimanya. Pemerintah, raja atau presiden, orang ni dia atas keperluan. Kan? Tasarruful imam manutun bil maslahah. Kan? Itu kaedah tu. Apa dia? Tindakan pemimpin, ketua, dia berpandukan kepada kemaslahatan. Tindakan yang ketua tu kalau pada fikiran kita macam mungkin bercanggah, tapi dia ada keperluan-keperluan tertentu yang kita tak tahu. Sebab tu dalam kaedah tasarruful imam manutun bil maslahah, kita kena ikut tindakan ketua, tindakan pemimpin atas sesuatu, maka dia ada kemaslahatan dia. Maka kita ni bila dah keluar arahan, kata pemimpin ni dia ambil duit zakat ni, dia pergi bayar zakat kepada tempat lain. Kata apa orang miskin ramai lagi pergi bagi tempat lain, berbagai-bagai bla 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 bla, orang dak marah. Contoh kan. Dia kalau pemerintah lain, raja lain, presiden lain, dia ada hukum-hukum lain, dia tak salah. Orang yang lain pada mereka ni, saya saja nak keluarkan zakat pada tempat, di tempat dia orang ramai yang wajib dapat zakat, tapi dia pergi bagi kat lain pada tempat dia, maka tak boleh. Kan hukum dia haram. Kemudian habis itu kita panggil tu 5 macam orang yang tidak harus diberi zakat padanya. Dia ada 5 orang yang tak boleh makan zakat, kan, ataupun tak boleh bagi zakat kan. Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri wa unsa wa dhakara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dijemput ke rumah Mak Nadri di Haji Manor jam 11 pagi ini. Berbagai dan dalil tentang kemuliaan kita kemudian rumah Mak Nadri di Manor belum